النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kesempatan untuk terus hidup sampai ke saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara diri kita daripada melakukan maksiat dan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita, diberikan ketenangan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah tuan-tuan, jadi malam ni kita sambung kembali kuliah sirah kita ni. Tengoklah tuan-tuan, kalau lagat kan kita lama sikit, kalau tak lagat kan kita isyak masuk, kita berhenti lah. Sebab baru sampai kan tuan, bekerja-kerja tadi ya. Hantar anak balik 2 orang. Berlumbur lah tengah highway tu tadi nak sampai ke sini lah. Ya Allah. Selamat kan. Jadi Michael Schumacher saya hari ni betul, ya Allah. Sebab saya nak datang kuliah hari ni tuan, sebab apa? Ahad minggu lepas tak dapat. Ahad ni aku tak dapat. Ahad minggu depan saya beritahu awal tuan. Minggu depan minta maaf tak dapat lah. Bukan tak dapat, musim maulid. Saya kebayar ahad ni saya ada kuliah. Orang tu beryoyo di ujung-ujung. Kita dah lama dia ujung tak apek ya. Orang labu lah, jadi saya pun tak apalah tuan. Saya tengok dah 3-4 kali tuan telefonnya. Tak apalah tuan, ambil lah mana-mana tarikh. Kan saya batal lah kuliah tu. Yang ayah had ambil dah tak dapat minggu depan ni. Boleh ke tak ada lah tuan. Sebab nak datang hari ni kan, itu tak dapat. Ni tak dapat. 3 hari tak dapat. Khabar adik pengurusi tu. Ustaz ni nak berhenti ke tu? Tak maaf tuan ya. Jadi tengoklah tuan ni. Kalau larat kan kita lama lah. Kalau tak larat kan. Badan tak latih kan. Perasaan tolongohan. Kita menang kata tu. Allahu Akbar. Okay tuan-tuan, tak apa, tinggal lah tu. Itu hidup kan awak macam mana. Kita masuk tuan-tuan yang ada buku muka surat 150. Nombor ke-49 iaitu berkenaan Arbad bin Rabi'ah terkena panahan peti. Ini cerita hayatus sahabah. Tapi Arbad ni bukan sahabat ni dah. Dah kena peti takkan sahabat kena peti kan. Tapi bawa lah cerita sebab dia cerita-cerita ni pernah berlaku di zaman para sahabat dahulu kan. Jadi dibawakan cerita Arbad bin Rabi'ah. Abu Ya'la meriwayatkan bahawa Anas bin Malik berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat kepada seorang pemuka jahiliah untuk mengajaknya memeluk agama Islam. Nabi hantar sahabat untuk
ajak masuk agama Islam. Ketika pemuka jahiliah itu dipelawa ke dalam agama Islam, maka dia bertanya, apakah Tuhan yang kamu seru itu daripada besi, tembaga atau daripada emas dan perak? Ini sebenarnya saya sempat tadi tengok dalam tafsir Qurtubi. Ini cerita dia berkenaan ayat kat bawah ni. Jadi panjang lebar lah Imam Qurtubi cerita. Ada juga yang mengatakan di situ ditanya Nabi, Tuhan kau tu dibuat daripada mutiara ke? Atau emas belian? Dia ingat Tuhan Allah, Tuhan Rasulullah tu macam Tuhan dia patung ke? Dengan adanya pertanyaan ini, sahabat kembali kepada baginda untuk memberitahu apa yang berlaku. Seterusnya ketika baginda mengutus sahabat itu untuk ketiga kalinya dan jawapannya masih tetap dengan jawapan seperti jawapan awalnya, maka baginda berkata, sesungguhnya Allah akan menurunkan kepada orang itu, iaitu kepada pemuka jahiliah, petir yang akan membakarnya. Maksud Nabi ni lah ni, Arbat ni. Berkenaan dengan kejadian ini, Allah memberitahu perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan dialah juga yang menghantarkan petir, yakni Allah, lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan mereka yang engkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah dan kuat kuasanya, padahal ia amat keras azab seksanya. Jadi ayat ni tuan-tuan dikatakan antara sebab turunnya ayat ni iaitu berkenaan dengan Arbad bin Rabi'ah. Tapi ini bukanlah satu-satunya pendapat. Ada banyak lagi pendapat sebenarnya yang dicatat oleh Imam Al-Qurtubi. Tapi saya ceritakan ni sebab dalam buku ni dia hanya ambil satu pandangan. Ada banyak pandangan lagi sebenarnya. Jadi antara pandangan-pandangan yang dikumpulkan oleh Imam Qurtubi berkenaan dengan sebab turun ayat wa yursilus sawa'iq ni, antaranya sebab cerita Arbad. Arbad dan seorang lagi kawan dia. Allahu Akbar. Siapa nama dia? Amir bin Tufail. Dua-dua ni jeneral perang. Amir bin Tufail ni dengan Arbad ni dua-dua ni jeneral perang. Jadi dia menguasai ketumbukan tentera. Dia jeneral perang. Jadi suatu hari berdasarkan riwayat Sa'labi dan Al-Hasan, dua-dua orang ni Arbad dengan Amir ni bincang dua orang, kita jumpa Muhammad dengan tujuan nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dah pakat dah. Kang masa kau tengok Muhammad berdiri sekarang kan, ni Muhammad duduk dengan kawan dalam masjid ni, kang aku buat dengan dia masa dia berdiri, kang kau pusing pelan-pelan kat belakang dia, kau pun libih leher dengan pedang. Confirm mati dia. Kata Amir kepada Arbad. Dua-dua ni pun masuk. Masuk, sahabat ada luar ramai. Kata aku nak jumpa Rasulullah, nak jumpa Muhammad, kata dia. Sahabat pun bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Amir bin Tufail dan Arbad ada kat luar nak jumpa kau. Memang Rasulullah kena ni, ini jenis perang, paling perang kan. Rasulullah pun kata suruh dia masuk. Kalau dia nakkan petunjuk, maka Allah Ta'ala akan beri dia petunjuk. Kalau Tuhan nak beri dia petunjuk, dia akan dapat petunjuk hari ni. Kalau tidak, tak ada dah. Kata Rasulullah. Orang ni pun masuk. Arbad dengan Amir ni masuk. Bila dia masuk ke dalam masjid, dia tengok Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Dia pun berdiri depan Rasulullah. Berdiri depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, ya Muhammad, kata dia, apa aku akan dapat kalau aku masuk Islam? Ikut kau. Kata Rasulullah, apa yang orang Muslim dapat hari ini, hak-hak orang Muslim dan kewajipan yang orang Muslim buat, kau dapat. Mana apa hak orang sebagai Muslim, kau akan dapat sama dengan saudara-saudara Muslim yang lain. Dan juga dalam masa sama, kau kena buat apa kewajipan yang saudara-saudara Muslim kau buat, kau kena buat.
Ditanya lagi Nabi SAW. Wahai Muhammad, kata dia, kalau aku masuk Islam nanti, adakah aku akan jadi macam kau? Rasulullah tanya, maksud kau? Yelah lepas ni kau jadi ketua. Lepas ni kan kau ada wafat, aku jadi ketua lepas ni. Jadi Nabi pula. Rasulullah kata itu bukan kerja aku. Itu kehendak pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya lagi Nabi, ya Muhammad, adakah kau nak jadikan aku orang bawahan kau? Kau orang atasan pula? Tak, kata Rasulullah. Habis kau nak jadikan aku apa kalau aku masuk Islam? Rasulullah pun sebut, aku akan jadikan kau jeneral panglima perang, mengetuai tentera berkuda. Dan yang paling laju sekali kau ketua. Kata Arbad, aku pun sekarang jeneral perang tadi. Tak adalah lebih tadi. Masa tu dia beri isyarat kepada Arbad. Dia suruh Rasulullah bangun lah. Rasulullah bangun. Kan? Langgut macam-macam dia buat dengan Nabi. Masa dia cakap dengan Nabi tu dia beri isyarat mata dekat Arbad ni jalan je. Dan sahabat ramai, sahabat tak terfikirlah mungkin dua orang ni berani nak buat macam-macam. Sahabat ramai ni. Tapi itulah rancangan ni. Bila Arbad dia dah mengiring dah agak-agak belakang Nabi, sambil-sambil tengok-tengok masjid dia pun tarik pedang. Tapi hanya keluar sejengkal ya. Tarik tahun. Tersokek. Sudah kan. Maka Amir pandang apa pula tak lebih kepala Muhammad ni. Dia Arbad kata yang dia tak dapat menarik pedang. Tersekat, hanya keluar sejengkal dalam tafsir Qutubi itu, sejengkal. Lepas itu Allah Taala panah putih. Boom, untung terbakar. Turun ayat ni, wa yursilus sawa'iq, dan dialah juga yang menghantarkan petir, lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendaki. Bila Arbad ni kono putih, situ yarjiun kono putih. Kok kono pagar karen lambu tu tak apa lagi, kata-kata dia. Di kono putih, mati. Dah putih tu datang pula tengah hari buta. Mana tak terkejut? Terkejut Amir ni tengah hari tak ada hujan, tak ada ribut, tak taupan, tiba-tiba putih, dia lari. Sehingga disebut dalam tafsir Qutubi, lari cerai beret dia lari. Dia lari-lari, dia singgah dekat rumah apa ni? Perempuan-perempuan pelacur ni lah. Perempuan-perempuan jahat ni duduk situ. Lotih kan. Sambil dia cakap, kalau aku jumpa lah Muhammad, dia dengan sahabat-sahabat kat tengah-tengah padang pasir, aku tombak semua. Dengan tombak aku ni. Dalam tafsir Qutubi tersebut. Patut Allah Ta'ala perintahkan seorang malaikat, bila dia keluar dari rumah tu nanti, sewat sekor ni dogi guna. Sewat sekali dengan sayap tu, sewat dari malaikat langsung mampu. Dia kena penyakit, dia sewat kat padang pasir, jatuh terseret, kemudian bongkak bahu dia apa malaikat sewat tu dengan kata yang Qutubi tu dengan sayapnya saja. Sungkit dengan sayap dia pun tergolek pasir tu, bongkak dia punya pahu. Akhir pun dia mati dengan sakit tu. Mati dia. Amir. Jadi dua-dua mati. Arbad pun mati, Amir pun mati. Arbad kena panah putih, Amir kena sewat dengan sayap malaikat. Sewat mati. Dua-dua. Jadi ayat wa yursilu sawa'iq ni ada kisah tentang Arbad ni lah. Sebab kita Arbad ni turun ayat wa yursilu sawa'iq. Itu di antara pandangan-pandangan ahli tafsir. Ada juga yang mengatakan dia bukan turun kepada Arbad ni, kepada orang Yahudi. Ada kata kepada sekumpulan orang kafir Quraisy. Macam-macam lah ayat tu, banyaklah pandangan-pandangan. Tapi di antara pandangan yang panjang lebar lah diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi Arbad ni masa tu dia digelar sebagai Fir'aun bangsa Arab. Kalau nama Fir'aun tu memang dogi lah. Dia digelar Fir'aun bangsa Arab masa tu. Arbad bin Rabi'ah. Ada saudara Labid bin Rabi'ah. Saudara menurut sama yang perangai. Itu berkenaan tentang Arbad bin Rabi'ah. Dia bukan sahabat Nabi. Walaupun kita baca Hayatus Sahabah. Dia musuh Nabi. Tapi berlaku di zaman sahabat lah. Peristiwa-peristiwa. Kemudian tuan-tuan pada nombor 50 tu. Mari sikit tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkahwinan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi yang paling kaya lah. Abdurrahman bin Auf ni.
sebelum kita cerita lebih lanjut tentang Abdul Rahman bin Auf, kita tengok dulu apa yang dicatatkan oleh kitab ni lah. Pemerang, lupa nama kitab ni, pemerang ni, Syekh Muhammad Yusuf Kandahlawi ni. Daruqutni meriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maknanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdurrahman bin Auf dan berkata, bersiaplah, aku akan mengutusmu dengan suatu pasukan. Kemudian Abdurrahman bin Auf pergi menyusul kawan-kawannya yang telah mendahulunya sehingga ke Dumatul Jandal, nama tempat. Dia siap-siap, dia pun pergi sampai ke Dumatul Jandal. Ketika pasukan itu masuk ke daerah ini, selama 3 hari mereka berusaha untuk mengajak penduduk daerah itu untuk memeluk agama Islam. Pada hari ketiga, seorang bernama Asbagh bin Amru Al-Kalbi, seorang Nasrani, memeluk agama Islam. Hari ketiga tu ada seorang Nasrani namanya Asbagh bin Amru Al-Kalbi masuk Islam. Orang tu antara orang-orang yang terkemuka lah. Orang ada nama, orang kaya agak lah. Kan? Kemudian Abdul Rahman mengutus surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan melalui seorang yang bernama Rafi' bin Makith Al-Juhaini. Rafi' ni bawa surat daripada Sayyidina Osman untuk dihantar kepada Rasulullah. Dalam surat tu, Sayyidina Osman ceritalah semua kejadian. Tentang bagaimana dia datang, dia dakwah apa semua situ. Hari ketiga masuk Asbagh ni. Yakin beriman dengan Allah, dengan Rasulullah. Lepas tu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengutuskan surat balik, surat Abdul Rahman bin Auf tu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Abdul Rahman bin Auf untuk mengahwini putrinya Asbagh. Sebab dia orang ternama terkemuka, kan nak jago. Itu salah satu taktik kan untuk dakwah. Dia suruh kahwin dengan Asbagh. Sama macam taktik orang-orang Kristian di apa tu, di Sabah. Tuan-tuan pernah tengok perkataan SIB kan, Sidang Injil Borneo di Sarawak. Kan Sabah Sarawak ni, SIB ni dia kuat. Sidang Injil Borneo ni satu kumpulan orang Kristian, pendakwah Kristian, dia akan dakwah orang Sabah Sarawak ni. Jadi masa tahun bila saya buat program bakti siswa, masa tu belajar di apa? Di Kelumpu, kita buat program tu masuk ke Sarawak. Kita sasarkan bahagian Petrajaya. Kampung Sungai Pinang, Lubuk, macam-macam Lubuk situ kita pergi dalam tu. Buat atas nama program anak angkat. Sebenarnya ada 2 sasaran masa tu. Kita nak perkenalkan Quran kepada orang dalam. Kedua, nak tengok bagaimana keadaan Islamnya orang-orang Sarawak ni. Kita pergi. Pergi dalam tu, tuan masuk dalam kampung-kampung tu, naik bas tu, lantung-lantung bawah bas tu batu tu, di kono tembak lantai bas tu. Nak togok jalan. Dalam tu kita masuk. Lubuk hantu, lubuk Pontianak, lubuk apa lagi masuk dalam tu. Semua lubuk kita masuk dalam tu kan. Itulah masa saya ingat tak pernah saya buat tu dah. Saya jadi wakil masa tu, ketua kumpulan grup tu pergi kampung-kampung. Ketua kumpulan kena ceramah tentang Quran lah. 3 jam saya ceramah. 3 jam kek nak 3 jam setengah. Waktu 1 jam setengah nak berhenti je dah, nak berhenti. Datang dia punya imam Ustaz, jangan berhenti, orang kata terus lagi. Tak pernah dengar cerita ni, kata dia. Tak pernah dengar. Tu kalau saya berhenti pula. Nanti Tok Batin tu marah. Kata kan dibaca apa-apa kan, letak kat sini ke apa kan, sudah. Kan sini punggung ke sini nak diam kan. Muka ke punggung. Dalam tu kan kita pun berceramah lah. Bila saya nak berhenti ni tuan, nanti saya bagi isyarat. 3 jam lebih tuan. Kau koring tu kat saya. Apa pula ceramah macam ni, tak pernah. Tapi itulah nak tunjukkan bagaimana keadaan dia. Orang tak pernah dengar. Yang kahwin dalam tu kebanyakan pendakwah Kristian ni. Dia boleh kahwin dalam tu, dia beranak pinak dalam tu, dia bawa buku Dia sungguh-sungguh tuan. Bersungguh-sungguh dia menyebarkan agama ni. Orang tak masuk dalam tu. Sebab tu heran dia macam mana jadi Kristian. Itu banyak, ada rumah-rumah Kristian banyak. Pendakwah dia masuk. Bila kita tanya imam, dia orang ni masuk. Orang-orang kerja pejabat tak masuk. Saya ingat masa tu. Orang kerja pejabat tak masuk sini Ustaz. Kampung siapa nak masuk.
Tapi dia ni masuk sanggup kahwin dengan orang pendalaman tu, dia duduk situ bertapak, dia sebarkan ajaran. Ini tak berlaku lah pada orang Islam. Maksud tu, sebab tu saya tak heran lah bila masuk situ, saya terkejut. Masuk situ kita pakai sorban. Ayah angkat tu, nak sekolah kamu. Itu tu. Tapi masa saya sampai tu, dia sambut saya bawa kamban. Umur masa tu 17-18 tahun semua. Bergogah sorban ni, gitu kan. Allahu Akbar, macam mana pula ni. Masa tu, dia ngampai kain. Lepas tu tahu malam tu, sekolah agama tu. Masa tu lah sekarang ni orang Sarawak sabar dah, hebat dah dakwah dia. Masa tu, tahun 89 dah lama masa tu. Tu nak cerita masa tu. Nak cerita bagaimana dakwah orang sebelah sini, sungguh kita orang Islam tak sungguh-sungguh. Sebab itu habis dalam kampung tu. Sebab tu masa kita datang tu, Datuk Abang Johari, Abang Openg masa tu, bos syukur tu dia. Dia bagi transport free, mana nak pergi free gitu. Sebab nak lawan ni. Jemput kita ke rumah dia, dia bagi ucapan, dia beri cerita tentang ni. Bagus kamu datang tu dia. Tu yang kita heran tu. Sebab tu kefahaman agama tu tak ada. Jadi asbab ni, Rasulullah ni suruh ni kau kahwin dengan orang tu. Kahwin dengan asbab ni, orang Nasrani. Tujuan tu lah. Sampai saya bangun pagi tu terkejut saya. Terlatih bangun pagi, siapa kejut? Tadi budak yang anak apa ni, adik angkat saya tadi yang perempuan ni. Masuk bilik saya. Tarik konteng ni aku tarik tu. Ya Allah, kita tidur banyak aksi Tarik siapa pula ngejutnya, tengok dia. Bangun bang. Tak, ya, masya-Allah. Itulah keadaan ni tuan-tuan. Kan? Sebab itu Nabi kata, kau kahwin Abdul Rahman dengan anak Asbag. Kahwinlah dia dengan puteri Asbag yang bernama Tumadir binti Asbag. Dan daripada perkahwinan ini lahir seorang putera yang bernama Abu Salamah bin Abdul Rahman. Kalau tuan-tuan perasan kita ngaji hadis, Abu Salamah ni anak kepada Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang daripada perawi hadis yang siqah, sehingga pernah disebut oleh Umar Abdul Aziz bahawa Abu Salamah ni adalah seorang penuntut ilmu yang dia tekun, yang faqih, yang alim ni, dan dia mampu berhujah, dia mujtahid, kata Umar Abdul Aziz. Ini kehebatan anak kepada Abdul Rahman bin Auf ni yang bernama Abu Salamah. Sehingga kata Az-Zuhri, di Mekah ni orang Quraisy ni ada 4 orang yang tuan-tuan temui dia seperti laut, maksudnya ilmu dalam. Ada 4 orang Quraisy kata Az-Zuhri yang ilmu dalam, hebat dia ni. Pertamanya antara 4 orang ni Urwah Ibnul Musayyab, Ubaidillah bin Abdullah, dan seorang lagi Abu Salamah, anak kepada Abdul Rahman bin Auf. Hebat. Jadi Abu Salamah ni anak Abdul Rahman bin Auf, hasil perkahwinannya dengan Asbag, dengan Tumadir ni, puteri kepada Asbag. Itu anak dia. Ketika dia pergi berdakwah, dia kahwin dengan orang tempatan. Dan Abdul Rahman bin Auf ni dalam sirah menceritakan, sebelum dia Islam, dia Islam, Abdul Rahman bin Auf ni, ketika sebelum Nabi SAW ada markas. Sebelum ambil rumah Arqam bin Abi Arqam tu. Dan ketika dia zaman jahiliah, dia Abdul Rahman bin Auf ni, dia nama orang panggil dia Amru bin Amru. Abdul Rahman bin Auf ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang 10 orang yang Rasulullah SAW janjikan syurga. Kan? Dia masuk Islam, lepas dia masuk Islam tu, beberapa hari tu barulah Rasulullah cari markas mana kita nak ibadah, kita nak cerita tentang agama. Barulah lepas tu ambil rumah Arqam bin Abi Arqam. Dan dia di antara sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf ni yang sanggup berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah atas arahan Nabi dalam keadaan dia sehelai sepinggang. Dia tak buat apa-apa. Dia pergi hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah menyuruh para sahabat, dah teruk sangat azab sahabat-sahabat Nabi di Mekah, penentangan orang kafir Quraisy makin kuat, Rasulullah merintahkan sahabat hijrah. Dan dia hijrah. Hijrah, dia tinggalkan semua yang dia ada, sehelai sepinggang. Abdul Rahman bin Auf. Dan masa dia sampai di Madinah, Rasulullah SAW
telah persaudarakan dia dengan Sa'ad Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sebab Sa'ad bin Rabi' ni sesuailah dengan Abdul Rahman tu. Abdul Rahman ni dulu kat Makkah pun antara orang berada juga, tapi tinggalkan semuanya demi Allah Rasulnya, dia pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, tuan-tuan. Dia sampai di Madinah, Rasulullah pun persaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni ketika itu orang yang paling kaya di Madinah. Sehingga bila Rasulullah persaudarakan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dia suka. Dia pun kata kepada Abdul Rahman bin Auf, wahai saudaraku Abdul Rahman, aku di antara orang-orang yang paling kaya di Madinah. Mungkin dia tak tahulah sama ada dia jutawan gula ke, jutawan asru ke kat situ, tapi orang kaya lah. Aku antara yang kaya, kata dia. Aku ada 2 kebun besar. Aku ada 2 isteri. Kau ambil lah mana-mana kebun, kau tengok kebun tu dulu, kau pergi check mana kau nak. Kau ambil satu aku ambil. Kita boleh buat yang tu. Dia saudara, meh datanglah ke rumah aku ada 4 buah kereta. Empat ni ada. Ada Istimah buruk, ada Toyota buruk, ada Kancil buruk, ada Isfara buruk. Kau ambil mana kau nak. Tapi tu walaupun dah buruk, tak nengung tu dah. Itu timpan yang besar tu yang bagi kecil-kecil je. Ini suruh. Kau ambil lah kebun mana kau nak. Kaget juga Abdul Rahman. Ish, kotor kau ni. Itu kuatnya. Bila agama ni masuk dalam diri, dia akan bentuk jiwa, tuan. Lepas tu, itu kurang lagi. Aku ada kebun 2, kau ambil lah kebun. Kemudian aku ada isteri 2. Mana kau nak? Kau pilih lah. Aku coreng tu. Kereta tadi saya boleh ikut lah. Tapi yang boleh orang rasa-rasa macam boleh lah. Kau ada 4, bagi 2 kat orang kan. Suruh pilih 2 dia. 2 tu simpan. Tapi kalau rumah ni payah sikit lah. 2 rumah. Kau pilih mana kau nak, aku cerai kan. Susah nak buat tuan. Kita kalau ada 2, biasa kalau baik benar pun kita ni, kita tengok dulu, yang muda ni kita simpan lah. Bagilah yang tua tu. Bagi je nama kan. Tapi tak. Kau pilih wahai Abdul Rahman. Terharu Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' ni. Tuan-tuan tengok bagaimana Rasulullah SAW didik para sahabat. Itu mula-mula Islam tu. Kuat akan. Bila keyakinan kepada agama ni kuat, dia boleh mengatasi segala-galanya. Tak ada apa dah orang sayang. Allah Rasul dia tinggal. Bila berlaku macam tu, kata Abdul Rahman, tak apalah wahai saudaraku Sa'ad. Aku nak satu je. Masyhur dalam sejarah. Kita selalu dengar riwayatkan. Tunjukkan aku ke manakah jalan ke pasar. Aku tak nak isi kau, tak nak apa tu. Aku nak satu je. Mana jalan ke pasar Rambau. Kau terus, go straight, turn right and turn left. Aku tak nak isi kau tak nak kebun. Aku nak mana pasar, jalan pasar je. Maka Sa'ad pun tunjukkanlah jalan pasar sini-sini. Akhirnya Abdul Rahman pun berniaga di pasar. Dia berniaga dalam masa yang singkat. Dia dapat keuntungan yang besar. Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia cerita ke Rasulullah, aku baru berniaga tapi aku rasa untung banyak. Rasulullah doakan, moga-moga Abdul Rahman Allah Ta'ala memberkati rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kau. Rasulullah doa dia. Moga Allah Ta'ala berkati hartamu. Kata Abdul Rahman menceritakan balik. Banyak sumber tuan, kita tengok kan. Kata Abdul Rahman cerita, sejak itu, aku rasa kesenangan dunia ni datang kepada aku. Datang. Hasil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Islam tuan-tuan kan, bila kita bayar zakat fitrah, apa orang buat? Amil tu. Doa kan? Doa untuk kita. Kita sendiri pun kalau kita pergi mana-mana, kan jumpa pondok atau guru mana-mana, kita serakah kat dia. Kita mohon dia doa kita. Mungkin doa tok guru ni berkat, mungkin orang ni. Setiap kali kata beri, kalau kita memberi pemberian apa, minta lah. Jangan minta apa, minta doa. Tuan tolong doa saya. Ni hadiah saya untuk pondok ni, untuk tuan, untuk apa kau. Tolong doa saya. Mungkin mulut orang ni, mungkin mulut orang ni. Kata Abdul Rahman, lepas Rasulullah cerita doa tu, kata dia, aku rasa dunia ni tak henti-henti datang pada aku. Tak ganti-ganti dunia datang. Kata Abdul Rahman bin Auf. Dan Abdul Rahman bin Auf ni diberitakan, Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang-perang semua perang dia pergi. Abdul Rahman bin Auf ni, kebanyakan perang dia pergi. Sehingga sahabat menyebut dalam sejarah ni, memang Abdul Rahman ni antara sahabat yang banyak berjihad bersama Nabi. Tetapi walaupun banyak kali pergi perang, orang tak nampak yang itu. Orang nampak jihad di sudut harta. Jihad tenaga orang nampak. Banyak perang semua dia pergi. Tapi jihad hartanya lebih besar daripada jihad badan dia.
Pernah dalam riwayat tersebut satu ketika Abdul Rahman bin Auf ni Rasulullah lancarkan derma perang tiba-tiba. Nak derma ni bila Abdul Rahman ni dongah, Rasulullah minta derma untuk perang. Dia balik ke rumah tengok ada 4,000 keping duit. Dia pun pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada 4,000 keping duit ni. 2,000 keping ni aku nak bagi untuk jihad. 2,000 keping ni aku simpan. Ambil 2,000 keping ni aku pakai 2,000 keping. Kata Abdul Rahman bin Auf. Dia punya tu semangat. Dalam perang Tabuk umpamanya. Kan? Dalam perang Tabuk, perang yang paling seksa lah kat nak pergi sempadan Rom tu, waktu panas tu, macam-macam kekurangan, panasnya apa, kenderaan semua, untuk nak tunggang semua kuih-kuih masa tu kan. Perlu belanja yang banyak, air, minuman, makanan, bekalan lagi, tunggangan lagi. Pada ketika itulah Abdul Rahman bin Auf pergi jumpa Nabi. Kan? Aku nak, ya Rasulullah, aku nak infakkan harta aku ni. Untuk perang. Dia bawa apa kan? 200 cupak emas. Tak tahulah jumlah 200 cupak tu. Tapi 200 cupak tu dalam dia menyebutkan memang banyak 200 cupak tu. Sebab apa kita tahu banyak? Sampai Sayyidina Umar tengok. Sayyidina Umar pun jadi beran. Beran tu apa tuan? Apa dik beran tu? Beran. Bukan baran. Baran mana? Beran. Umar sebut beran tu betul beran macam tercongang ya? Tercongang ke? Yo kot. Macam tu kan. Beran kan? Beran kan? Oh. Haji Roslan orang Johor. Beran ni macam heran aku. Dia tengok, ish, betul ke budak ni macam kita tengok beran tengok Oh, bahasa Hussein lain sikit pada orang lain. Jadi heran. Sayyidina Umar kata, ish. Sehingga Sayyidina Umar sebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdul Rahman bin Auf telah melakukan dosa. Sebab 200 cupak tu banyak. 200 cupak tu bukan 200 cupak padi pun. Omeh, duit omeh. Sesungguhnya kata dia atau congang, terkesima atau kajut. Terkesima. Abdul Rahman ni nak buat dosa ni ya Rasulullah. Sebab dia dah derma 200 cupak omeh sehingga tak meninggalkan apa-apa untuk keluarga dia. Salah lah. Rasulullah dengar Sayyidina Umar cakap, Rasulullah pun tanya Sayyidina Osman, tanya Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman bin Auf, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau ni dah 200 cupak omeh kau begini? Kata Abdul Rahman, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluarga aku lebih banyak daripada apa yang aku beri. Lebih banyak lagi. Lebih banyak daripada apa aku beri tu. Rasulullah kata, berapa kau tinggal? Tapi tak cakap jadilah berapa ni bahasa Melayu kan. Tak agak macam itulah kan. Berapa kau tinggal? Katanya, aku telah tinggalkan kepada keluarga aku apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa rezeki dan ganjaran pahala yang besar. Nabi bila cakap macam tu, Nabi diamlah. Apa Nabi ngajar sahabat infak, kan kelebihan hikmah infak sebagai. Dia pun sebut, ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk keluarga aku. Rasulullah tanya, berapa? Aku tinggalkan apa yang Allah dengan Rasulnya janjikan untuk keluarga aku, untuk orang yang infak harta. Rezeki dan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Bila Rasulullah dengar, Rasulullah diamlah. Itu nak cerita Abdul Rahman bin Auf. Bila Rasulullah meninggal, apa yang dibuat oleh Abdul Rahman? Abdul Rahman bin Auf ambil pot lah. Apa nak cerita tu? Ambil borek tentang keadaan Ummahatul Mukminin. Ambil borek maksudnya semua masalah kehidupan isteri-isteri Nabi Abdul Rahman bin Auf yang tanggung. Semua. Harta dia belanjakan untuk Ummahatul Mukminin. Semua mana kalau Rasulullah punya yang isteri yang susah bagi dengan harta dia. Sehingga sayang isteri Nabi ni pada Abdul Rahman bin Auf ni. Siapa boleh buat? Isteri Nabi berapa orang masa tu? 30 orang. Kita boleh anak angkat seorang nama Mekak sebelah itu kan. Siapa dia ambil? Dia kan. Kan. Ini 30 orang. Tuan, Abdul Rahman bin Auf dia punya antara orang yang diyakini, orang yang amanah, jujur. Ketika nak pilih dalam Hilyatul Awliya, saya sempat tengok sekejap. Disebutnya oleh sahabat ketika Abdul Rahman nak pilih siapakah ahli majlis syura. Abdul Rahman kata, boleh tak aku pilihkan untuk ahli majlis ni? Sahabat-sahabat kata, engkau wahai Abdul Rahman adalah orang yang dipercayai di langit dan di bumi. Kau lantiklah. Nak cerita kehebatan Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman bin Auf ni. Sehingga dia bagi-bagi
Satu hari dia balik daripada berniaga tu 700 ekor unta dia bawa. Penuh 700 ekor unta tu dengan barang dagangan penuh. Sehingga disebut berogah Madinah tu. Dengar dia orang, bunyi apa? Benda. Tengok orang sebut, itulah harta Abdurrahman bin Auf yang baru balik dia berniaga. Berapa ratus ekor? 700. Aisyah dengar. Dengar tu pula dah. Biar deh. Bila Aisyah dengar tuan-tuan, Aisyah doa, moga-moga Allah Ta'ala memberkati. Tadi Rasulullah doa ni Aisyah doa. Harta Abdurrahman bin Auf dan berkatkan kehidupannya di akhirat. Abdurrahman bin Auf dengar, dia pergi jumpa Sayyidina Aisyah. Wahai Sayyidina Aisyah, kalau tuan-tuan perasan, bila 700 ekor ni balik, ada riwayat mengatakan, sehingga ada sahabat Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak. Selalu kita dengar hadis ni. Kan? Bila dia bawa 700 ekor, banyak nak rotor ni, rotor dunia ada orang sebut, Nabi menyebutkan, sesungguhnya aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk dalam syurga Allah walaupun janjikan dalam keadaan merangkak kerana beratnya tuntutan harta dia tu. Kata Abu Naim Al-Asfahani dalam kitab Hayatul Awliya, kata hadis tu adalah hadis yang maudhu'. Bukan hadis lah, orang buat-buat ya. Maudhu'. Yang berlaku kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, bila Abdurrahman bin Auf dengar doa Ummahatul Mukminin ni, Sayyidina Aisyah ni dia jumpa Sayyidina Aisyah, dia kata, wahai ibuku, kata dia, ibu orang-orang yang beriman, aku infakkan harta-harta ni untuk jihad fisabilillah. Patut ikut 700. Wahai Ummahatul Mukminin, ni ada 700 ekor, kau ambil lah separuh saya simpan lah. Tak ada dah. Ini aku infak untuk jihad. Sehingga Abdul Rahman sebut, lagi banyak dia infak, lagi banyaklah harta dia, lagi banyak harta dia, Abdul Rahman bin Auf. Sehingga dia pernah menyebut, sehingga aku angkat batu, tidak adalah batu yang aku angkat, melainkan di bawah tu mesti ada wang dinar. Kata Abdul Rahman bin Auf. Lepas bila dia nak meninggal tu, dia sampai lagi wasiatkan kepada Ummahatul Mukminin yang ada tu, ahli keluarga 80,000 kopeng wang emas. Ibu-ibu Ummahatul Mukminin yang ada ni, dia boleh sampai. Dan keluarga dengan tanah, dengan banyak aset Abdurrahman bin Auf ni. Suatu sahabat menyebutkan ini di antara sahabat Nabi yang paling kaya lah. Sehingga dia wafat pun, harta dia masih lagi banyak. Dia boleh tinggal 80,000 kopeng emas lagi pada isteri Nabi yang masih hidup. Dengan anak-anak lagi. Tak masuk lagi tanah, ternakan, ladang-ladang dia. Banyak kan. Ni macam Abdul Wahab mimpi ni. Tajistan, Uzbekistan, setan dengan semua. Ni banyak harta-harta yang tersembunyi tu. Kita buat heran. Berkatnya rezeki Abdul Rahman. Itu hasil doa Nabi, doa Ummahatul Mukminin lagi. Kita boleh ambil pengajaran tuan. Kita pergilah mana jumpa guru kita. Sebab tu dulu sahabat-sahabat kita kan rajin ziarah-ziarah pondok ni, guru ni kita minta doa guru kita ni. Kan pergi jumpa orang alim, tuan tolong doakan saya. Tuan tolong doakan saya. Mungkin doa guru ni kita tak tahu. Kan minta doa pada orang hidup lah, orang mati kan. Mudah-mudahan berkat doa guru ni jadikan kehidupan kita tenang, selesa, kita makin rajin untuk buat ibadah. Itu sedikit tuan tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Menarik lagi cerita tentang Amru bin Al-As. Dah habis. 50 dah habis. Kita pergi ke 51. Rasulullah mengutus Amru bin As. Saya ingat Amru bin As ni kita cerita minggu depan lah. Dah sambut tak nyawa saya rasa dah. Cukup lah tuan-tuan. Ini dia lebih terkenal dalam sejarah sikit lah gambaran. Amru bin Al-As ni terkenal sedikit sebagai penakluk Mesir. Dan dia yang membebaskan Mesir daripada cengkaman Rom dan Parsi. Dia. Tapi tak nak khabar penakluk tak sesuai. Sepatutnya pembebas Mesir. Dia yang bebaskan Mesir daripada Rom. Orang-orang Mesir menentang kerajaan Rom tak menang-menang. Sampai datang Amru Al-As ni. Dialah yang buka Mesir ni. Sebab itu akhirnya kita tengok kalau pergi kat Mesir ada kubur dia. Ada Masjid Al-Amru. Syekh kita ingat. Syekh Sabur Syahid dulu pernah jadi imam di Masjid Amru ni. Syekh Sabur Syahid ni antara pensyarah di Masjid Azhar yang hebat dan dia antara yang mengarang kitab
Syajair bainal halal wa haram. Pokok di antara halal haram. Saya pun di kitab tu. Waktu tu ingat nama Syekh Sabur Syahid ni. Dia dulu pernah jadi imam di Masjid Amru Al-As. Ada masjid di sana. Jadi insya-Allah nak lebih lanjut lagi tentang Amru Al-As ni kita akan cerita minggu depan. Lepas tu kita bolehlah pakat-pakat ramai-ramai untuk buat rombongan ihsaniyah ke Mesir lah. Kan? Mesir. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan yang ada duit, yang pencen-pencen ni, pergi Mesir. Saya kata sebelum tuan-tuan pergi ke Belanda, Amsterdam, Sicily, mana tuan nak pergi, tuan pergi Mesir lah. Sebab di sana banyak kesan-kesan peninggalan, apa yang Al-Quran ceritakan ada di situ. Tuan-tuan akan tengok dengan mata kepala sendiri, tuan-tuan tengok, kita akan terasa berdesuk tu, oh sini. Tengok makam Fir'aun, tengok tempat kan Nabi Musa dihanyutkan. Kan? Tengok tempat Musa munajat, tengok bukit tu Sina tu yang besar yang melotup tu. Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala tu, melotup bukit tu, tuan-tuan tengok batu tu, cuba ambil batu tu, cuba kotuk dua tu, berderai tak macam batu kat Malaysia. Tuan tengok. Masa tu tuan tengok, Masya Allah. Kan? Tengok kubur Nabi Soleh bawah tu, sebelum naik ke bukit tu Sina tu, sekarang dia panggil nama Saint Catherine. Dia banyak kawasan, saya ingat kalau sebulan tu duduk Mesir pun, terlalu banyak kawasan untuk kita ziarah lah, tengok kawasan Qarun yang dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Kan? Pergi Matruh, tengok tempat laut masin, laut apa ni? Masin separuh pergi tawar kan? Dia sama je. Separuhnya masin, separuhnya tawar. Allah Ta'ala ni ciptaan kan. Jadi macam-macam lah. InsyaAllah tuan-tuan minggu depan kita sambunglah kisah Amru bin Al-As. Wallahu alam. Mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan sekadarnya untuk malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita, perbincangan kita pada malam ni sikit sebanyak memberikan kepada kita tambahan maklumat yang akhirnya menjadikan memotivasi diri kita terus belajar mengaji tuan-tuan, perbaiki hubungan dengan Allah. Ilmu makin kita semangat untuk belajar. Insya-Allah mudah-mudahan. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau tuan-tuan nak tanya kita berhentilah tuan. Simpanlah soalan tu 2 minggu akan datang. Yang waratilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa 'hamdal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil 'alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.